Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka teman yang baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk terus sama-sama kita menzahirkan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan jalan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan hinggalah kita capai ridha Allah dunia, lebih lagi di hari akhirat. Sebenarnya maksudnya malam ni kita masuk fasal yang baru, bab yang ke-6 pada menyatakan berkait dengan kelebihan wuduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik, maksud di sebalik ayat yang dibacakan tadi, apabila berkehendak berdiri kamu kepada solat, maka basuh olehmu akan muka kamu dan segala tangan kamu serta segala siku, dan sapu olehmu dengan kepala kamu dan akan segala kaki kamu serta dua mata kaki kamu. Maksudnya tumit ataupun buku lali, dan basuh sehingga ke buku lali kamu. Baik, dan kita lihat bahawa wuduk ini tanpa wuduk tidak sah salat, dan tidak sah sesetengah ibadah dengan wuduk, dengan tidak berwuduk. Apa dia ibadah yang memerlukan kepada wuduk? Salat, tawaf, sa'i tak ada wuduk tak apa, tapi tawaf kena wuduk. Begitu juga jika nak memegang Al-Quran, pegang Al-Quran, melainkan ada pandangan pegang Al-Quran yang mempunyai lebih tafsirannya, jumlah itu lebih banyak daripada jumlah ayat Al-Quran, maka hendaklah dalam keadaan berwuduk. Adapun memegang telefon bimbit yang ada hari ini, ada pendapat mengatakan perlu berwuduk jika menyentuh tulisan Al-Quran tersebut. Kalau tak sentuh tak apa, tak sentuh ataupun ada terjemahan, kita buka X Al-Quran, ada terjemahan, dan kita tidak menyentuh direct kepada tulisan ayat tersebut, dibolehkan tanpa wuduk, tapi elok dalam keadaan berwuduk, kerana disebut orang yang baca Quran dengan berwuduk itu yang mendapat satu huruf 10 ganjaran. Yang membaca Al-Quran tanpa wuduk disebut sebahagian ulama hanya mendapat satu sahaja, yang baca tanpa wuduk. Jadi jelas di sini wuduk memiliki kelebihan-kelebihan yang begitu banyak. Dalam hadis yang lain disebut, barang siapa yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, disyarahkan di dalam kitab hadis, maksud wuduk yang sempurna itu sempurna dari sudut segala sunat-sunat, meninggalkan segala yang makruh,
dan menambah dengan adab. Itu yang dimaksudkan kesempurnaan wuduk. Bukan setakat yang hak wajib pada wuduk tu kita tunaikan. Hak wajib basuh muka, tangan sampai siku, itu hak wajib. Sebahagian kepala, sekalipun setitis air yang kena pada mana-mana bahagian kepala dah memadai. Tak kira sama ada disapu dengan tangan ataupun diulur sahaja kepala tersebut di bawah paip pun dah memadai, walaupun tak sapu. Kemudian hujung jari hingga ke buku lari. Dan disebut sempurnanya wuduk, segala sunat-sunat wuduk tu kita buat. Apa sunat wuduk? Antaranya berkumur, membasuh tangan terlebih dahulu, dan baca bismillah, basuh tangan sebelum memasukkan air ke dalam bekas. Tapi hari ni orang tak ambil wuduk dalam bekas dah. Jarang-jarang dah orang ambil air wuduk dalam bekas. Biasa kita hulur dekat pipe. Kenapa tujuan kita hulur tangan? Kita bersihkan dahulu tangan, dikhawatiri pada tangan kita ada najis. Nak pula kita datang daripada suatu tempat, kita ada sentuh mana-mana, ataupun kita baru bangun dari tidur, bangun tidur tu tak perasan tersapu bahagian bibir, mungkin ada basi meleleh di situ. Ataupun waktu tidur kan, kita meletakkan tangan di bahagian bawah pipi, menyebabkan air basi meleleh kena pada anggota tangan kita. Maka sebab itu disuruh untuk basuh tangan terlebih dahulu qabla idkhalul ina, sebelum memasukkan tangan ke dalam bekas. Itu tujuannya, supaya kalau kata kita ambil wuduk di dalam air yang sedikit jumlahnya, tidak menajiskan air. Dan kalau kita mengambil air dengan tangan kita ada najis, kita telah memindahkan najis itu ke bahagian yang lain, bahagian anggota yang lain, ataupun terus ambil basuh ke muka, habis muka itu jadi bernajis kerana kita telah memindahkan tangan kita yang mutanajis, yang terkena najis tadi, dengan air yang basah ke bahagian anggota itu. Kemudian kita berkumur-kumur, kemudian kita istinsyak, masuk air dalam hidung, memulakan dengan yang kanan, membasuh bertiga-tiga pada setiap kali basuhan. Khusyuk ini ditambah oleh para ulama, menyebut tafsiran wuduk itu sempurna itu dengan khusyuknya, kan? Bukan dalam keadaan sambil lewa hingga akhirnya kita menjadi was-was dengan basuhan anggota kita. Sebab syaitan ni memang ada satu syaitan yang dia duduk di saat orang berwuduk. Dia duduk tempat orang berwuduk ni, bila dah sampai basuh kaki, dia akan lipit balik. Tadi tangan kau basuh ke tak basuh? Lepas tu ada orang berwuduk berulang kali, 7 kali kadang-kadang, sampai basah habis baju, sampai dekat-dekat habis waktu solat. Kenapa? Diwaswaskan oleh syaitan ketika mana kita berwuduk. Dan sunat juga membaca sebelum mulakan wuduk, tujuannya supaya kita tidak diwaswaskan oleh syaitan. Syaitan memang itulah kerja dia, baik dalam solat, baik dalam wuduk, baik dalam tawaf. Kan kita dalam tawaf dah sebenarnya dah 7 dah, dia waswaskan kita. Nah, baru ni belum 7 lagi, kan? Dia mewaswaskan. Di lubang hidung anak Adam, kita tidur, syaitan dia tidur dalam lubang hidung kita. Dan sebab itu sunat memasukkan air dalam hidung, dia panggil istinsyak. Masuk air dalam hidung supaya kita boleh keluarkan syaitan-syaitan yang bersarang di dalam hidung. Jangan duk tanyalah macam mana syaitan tidur dalam hidung, besar mana syaitan, kan? Dia tanya cerita bab tu, kan? Syaitan ni sehalus-halus benda dia boleh jadi, kan? Sebesar-besar zarah boleh jadi, sebesar-besar roma kita ni, bulu roma kita ni kan ada lubang dia. Di situ pun dia boleh masuk, tembus masuk. Jadi setakat lubang hidung kita dah tentu besar daripada lubang roma, kan? Selamba dia tidur dalam hidung anak-anak Adam. Jadi disuruh untuk kita hembuskan dengan hembusan yang kuat. Dia biasa orang tak buat istinsyak ni, sebab biasa kalau buat dia akan naik sampai ke otak. Orang jadi serik nak buat. Dia ada kaedah. Kita tarik nafas sikit, blok dengan nafas, kena baru tarik dengan air.
Kalau kita kosongkan, kita tak blocking dekat atas, jadi kita sedut air, dan tentu dia naik ke otak. Jadi kita sedut nafas sikit, tahan, dan ambil air, kita sedut, kemudian kita hembuskan. Ini kalau dari sudut orang yang membuat rawatan resdung, dia kata ini juga salah satu daripada rawatan orang yang ada penyakit resdung, hidung tersumbat, selesema dan sebagainya lah, dengan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dia berjalan menuju ke masjid, dia berwuduk dengan wuduk yang sempurna, dia berjalan menuju ke masjid. Kalau dalam fiqh, kitab fiqh dia kata afdal berwuduk di rumah, afdal berwuduk di rumah. Kalau dalam fiqh disebut begitu. Namun boleh dan sahaja berwuduk di surau ke di mana pun tak ada masalah. Kerana kalau wuduk di surau pun sebenarnya ada juga fadilat kita memanfaatkan infak wakaf orang ramai. Mungkin ada orang yang bayar sponsor, bayar bil air surau 100-200 setiap bulan. Bang, terlebih ni bil air RM30 lah. So air rasa tak banyak kan. Ada orang yang infak, dia kalau bil air ni berebut orang nak bayar kan. Cuma bil elektrik ni kan, biasanya orang bayarkan juga, tapi orang tak bayar amount yang keseluruhan ni. Dia ambil bil elektrik seorang, dia letak RM10, dia letak RM20, okey juga kan. Itu pun sebenarnya satu kebaikan. Baik, memanfaatkan infak orang ramai pun okey, tapi afdalnya kalau kitab fiqh menyebut tentang berwuduk itu di rumah. Siapa yang berwuduk dengan wuduk sempurna, cukup syarat yang saya sebut tadi, dia berjalan menuju ke masjid, setiap langkahnya itu diampunkan dosa, dinaikkan baginya satu darjat, dan dibina, dalam hadis yang lain disebut dibina baginya satu mahligai di syurga. Setiap langkah jalan dia menuju ke masjid, dan dia solat sehingga dia menantikan waktu solat dan didoakan dia oleh para malaikat. Panjanglah hadis tu, tapi kita cerita bab wuduk tadi. Nak dapat diampunkan dosa, ditinggikan darjat, ialah dengan wuduk yang sempurna. Dia wuduk ni wajib kita belajar. Wuduk wajib kita belajar dan kena tahsinkan wuduk. Macam mana kita tahsinkan solat kan. Kalau tengok sikit, saya wuduk ni betul tak kan? Ada satu part dalam perbincangan wuduk dalam fiqh, terutama orang perempuan, lebih lagi orang baik orang lelaki, lebih lagi orang perempuan, berkaitan dengan membasuh, dia panggil sideburn. Orang perempuan baik orang lelaki dia ada sideburn, yang mana sideburn panjang, dia tak banyak ruang bahagian tu kan. Biasanya tempat letak cermin mata, ataupun dipanggil tali tudung, tali telekung, situlah biasanya dia punya kawasan radius dia, sikit dia sideburn tu. Biasanya bila rambut panjang, kita akan sematkan rambut tu ke belakang kan, semat rambut ke belakang. Jadi bila semat rambut ke belakang, bahagian sideburn yang ada di bahagian wajah, setiap bulu yang ada di wajah wajib kena air. Setiap bulu wajah, sideburn tu dia tumbuh di wajah. Walaupun kita nampak macam rambut kan, tapi dia tumbuh di wajah. Mana radius wajah? Radius muka ni mana? Bab ni lebih pada fiqh lah, saya gabung fiqh sikit. Ni anak telinga ni sampai anak telinga kiri kan, bawa lah ke bahagian tempat tumbuh anak rambut. Kalau bahagian atas, kalau bahagian tepi ni king, ni ada rasa tulang king keras kan, bawa ke bawah ni, bawa ke sini, rasa kita boleh rasa tulang kita. Itu basuhan wajib, basuhan wajib. Tetapi dalam fiqh dia menyebut supaya kita ghurrah. Ghurrah ni maksudnya lebih, lebihkan basuhan, lebih sikit tak apalah, jangan kira-kira dekat-dekat situ je. Ataupun ambil tali, diukur lilit, ditandakan mana bahagian wajah, mana bahagian wajah, di situlah wajib basuh. Jadi bila tengok, ambil tali tadi, tengok rambut sideburn tu, dia duduk dalam wajah, radius wajah ke bukan, dalam teri wajah tu ke bukan kawasan ni. Kalau ya, maksudnya bulu tu, rambut tu wajib dibasuh. Siapa yang berwuduk tak basuh bulu tu, tak sah wuduk dia, tak sah.
Kalau 10 tahun sembahyang, 10 tahun tak sah wuduk, 30 tahun, 40 tahun. Sebab apa? Sebab kita tak ambil perhatian. Sebab tu kadang-kadang ilmu fardu ain ni, sedang jemaah sekalian, ada benda yang kalau kita belajar secara pengajian biasa, kita harapkan, saya minta maaf, saya tidak merendahkan sistem yang ada di sekolah baik, tetapi dikhawatiri takut tak sampai keseluruhan ilmu fardu ain itu yang detail-detail ni. Yang umum tu memang kita belajar, tetapi itulah yang kadang-kadang yang umum tu kita pegang, tapi ada benda yang di sebalik umumnya pengetahuan kita telah hilang yang khusus pada perkara-perkara berkaitan dengan fardu ain. Tu sideburn tu, jarang-jarang ada orang jelaskan berkaitan dengan sideburn. Jadi mudahnya, terutama perempuan, potong je lah sideburn tu. Kalau susah kan, asyik lupa je, asyik lupa nak tarik, jadi potong. Jadi bila potong, tak perlulah basuh, tapi bila kita bawa rambut tu ke belakang, sepanjang mana sideburn tu disimpan, sepanjang itulah kita wajib membasuhnya. Jika tidak sah. Baru ni ada satu anak murid saya tanya, Ustaz, saat saya wuduk, suami saya lihat saya sedang berwuduk. Dua-dua suami isteri tu anak murid. Dia tengok saya berwuduk, jadi saya letak serkuk. Orang perempuan dimasukkan anak tudung serkuk dia di bahagian atas kepala. Saya ni malas nak cabut serkuk saya, kan. Saya duduk sapu sikit di tepi ni, di tepi bahagian kepala saya. Datang suami saya kata wuduk saya tak sah. Jadi pagi tu lepas ambil kelas, dia tanya, Ustaz, saya tahu saya, kata suami, tak sah wuduk dia sebab dia sapu tepi je, kan. Sepatut sapu atas. Apa yang kita faham kepala? Kepala ini adalah daripada tumbuhnya rambut, anak rambut ni depan, bawa sampai ke bahagian tepi telinga ni bawah cuping telinga yang paling bawah sekali ni, bawa ke belakang, bawa ke belakang. Itu kepala. Sapulah kat belakang ni setitik ke, kat tengah ke, kat tepi ke, semua itu dikira kepala. Semua itu dikira kepala. Walaupun setitis sahaja yang mengenai mana-mana bahagian daripada bawah telinga ni, bawalah ke sampai tempat tumbuh anak rambut di bahagian hadapan kepala. Itu kepala. Yang tak sah kalau disapu dahi, itu tak sah. Atau dia sapu tengkuk, itu tidak sah. Jadi selama hari ni, betul lah yang kita belajar kat sekolah dulu, kita belajar sapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Betul, kita belajar macam tu. Tak kira walaupun setitis air kena, sehelai 3 helai tu bukan maksud kita kena ambil 3 helai rambut, kita kena lurutkan ke 3 helai rambut dia, tidak. Cukup radius 3 helai rambut dia tumbuh sebesar 1, 2, 3 jarum, kita cucuk kat kepala kita, contohlah cucuk kepala. Itu je kawasan dia yang wajib kena air di bahagian kepala. Tetapi kalau kita menyempurnakan, nak sempurnakan basuhan wuduk adalah basuh hingga, kalau muka lebihkan, wurrah dipanggil, wurrah, lebihkan basuhan. Setiap anggota yang lebih dibasuh itu nanti dia akan bercahaya di hari akhirat. Setiap yang lebih dia akan bercahaya. Kalau sapu kepala, biasa orang kita sapu sikit je, sikit. Tetapi siapa yang membasuh keseluruhan kepalanya, keseluruhan itulah yang akan bercahaya nanti di hari akhirat. Ada zikir dia masa sapu kepala. Apa zikir dia? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu zikir masa sapu kepala. Kalau wuduk dalam tandas, baca hati. Kalau wuduk bukan dalam tandas, boleh baca jahar, baca kuat. Kata Syekh Nuruddin, daripada guru kami yang mengambil ilmu dengan beliau, dia mengatakan, dia bergurau, berjenaka bila menceritakan tentang basuhan kepala. Orang Melayu kita, dia kata hari akhirat nanti cahaya kepalanya sedikit, sebab dia suka sapu sedikit-sedikit, kata Syekh Nuruddin. Jadi mulai hari ini, sapu kepala, sapu keseluruhan, dan boleh sapu atas kopiah.
Boleh sapu atas kopiah, boleh sapu atas serban, boleh sapu atas apa saja, cap, topi, apa yang kita pakai boleh, tetapi dengan syarat mesti kena bahagian wajib dulu. Kita kalau contoh dah pakai serban, serban ni kalau kita dah pakai, dah lilit dia, kita nak cabut, nak lilit balik, kadang-kadang take time, kadang-kadang tu kita nak tengok cermin dah, kadang-kadang tak cantik, tak kemas. Jadi ada orang dia tak nak tanggalkan serban dia tolak sikit saja. Faham betul-betul faham betul-betul, jangan salah faham. Bila salah faham ni nanti duk kata, ustaz kata boleh sapu atas kopiah je. Saya kata mesti kena bahagian wajib. Ni bahagian wajib. Yang kita nak ambil sunat, sapu keseluruhan tu, sapu yang wajib ni dah kena, kemudian tarik dia kepada tangan tu ke belakang atas kopiah dia, sapu dia atas kopiah. Memadai itu dianggap telah menyapu keseluruhan, dan sunatnya ialah sapu di depan dan tarik ke belakang. Sapu depan ke belakang, tarik kembali ke depan. Sunat cara berwuduk yang sedemikian. Nak tengok detail cerita bab wuduk, boleh buka banyak kitab-kitab fiqh bincang. Antaranya Misbahul Dujah, antaranya Tanwirul Masalik, kitab-kitab yang cerita tentang fardu ain. Begitu juga tangan, ada hadis berkaitan dengan basuh tangan ni tuan-tuan. Satu ketika seorang tabi'in ni dia tak pernah jumpa, tak pernah tengok Nabi. Dia jumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni banyak riwayat hadis. Dia kata, wahai Abu Hurairah, tunjukkan kepada kami macam mana cara Rasulullah berwuduk. Tolong tunjukkan macam mana cara Nabi berwuduk. Sayyidina Abu Hurairah pun ditunjukkan cara berwuduk. Sahabat dia tengoklah macam mana Nabi berwuduk. Di saat dia membasuh tangannya, dia basuh sampai ke ketiak. Mana lebih lah, Nabi memang suruh lebihkan basuhan wuduk. Nabi suruh lebih, jangan cupui, singkat, jangan tak cukup. Orang faham punya bahasa cupui. Orang tolong bagi cupui, saya ambil. Tak bagi lah. Maknanya faham pun dia berlainan, dialek orang raut panggil cupui. Cupui ni jangan sampai tak cukup air, tak sampai basuhan wajib. Istilah bahasa Melayu ni tepat apa? Soalah saya orang kampung, sebab dulu pun kat kampung ni Sungai Mahang. Asal kampung, duduk di kampung. Jadi aku bahasa orang bandar ni. Faham lah kan? Faham. Cukup lah maksudnya basuh tu. Sekoda. Dia basuh sekoda. Okay. Sayyidina Abu Hurairah dia basuh hingga ke kawasan Ibti ni ketiak, hampir ke kawasan ketiak. Jadi bila sahabat tengok, macam pelik lah, banyak sampai ke situ basuh. Sayyidina Abu Hurairah sebut, Nabi pernah menyebut dalam hadis, lebihkan basuhan wuduk, kelak dia akan bercahaya di hari akhirat, dan diletakkan perhiasan sampai mana kawasan yang bercahaya tu nanti. Kalau katalah orang tu berwuduk sini sampai sini je, itu je lah bahagian perhiasan yang akan menghiasi bahagian lengannya nanti. Tetapi Sayyidina Abu Hurairah ni dia rasa dia nak lebih lagi dia punya perhiasan dia basuh sampai ke atas. Maknanya kelak dia akan dapat perhiasan yang lebih. Dan Nabi sebut lebihkan basuhan. Lebih maksudnya lebihkan kawasan basuhan supaya yakin. Dan Nabi sebut siapa yang membasuh, Nabi tegur satu orang basuh kaki. Dia basuh kaki, masa tu musim sejuk. Nabi tengok tumitnya tak basah. Agaknya musim sejuk ni orang sejuk kan, nak kena air ni sekolah-sekolah je, kan, kena air. Jadi waktu solat, Nabi tengok tumitnya tak basah. Nabi sebut dalam hadis, bahagian yang tidak basah ini nanti akan dibakar oleh neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, basuh kaki kan, cincai-cincai dia nak laju je kan. Sebab tu kita ni bila makin berumur, sepatutnya makin sempurna ibadah. Kita tanya balik, ibadah yang kita guna hari ni
Bila last kita ambil ilmunya? Bila last kali terakhir kita ambil ilmu ibadah? Itu bunyi daripada mana? Jam. Berapa set saja? Dah syak kan? Belum. Boleh buat di awal saya. Oh, faham. Ini sound kita. Tak apa sih. Reminder, dia letak reminder 10 minit sebelum isyak. Dia berbunyi. Ada apps baru sebab bunyi azan dia lain. Saya tanya azan mana? Ada apps baru saya install. Jadi bunyi tu tak familiar. Saya tanya bunyi datang dari mana. Baik, mana cerita saya tadi? Okey, tentang masuk tumik. Okey, last kita ambil ilmu berkaitan dengan ibadah fardu ain kita bila? Patutnya kita upgrade tambah supaya kita nak menyempurnakan ibadah, baik dari sudut wudunya, baik dari sudut hadas besarnya, mandi wajibnya, bab menghilangkan najisnya, kan, bab istinjaknya, kan, bab menyucikan benda-benda yang bernajis, kan, banyak benda tuan-tuan. Kalau kita nak cerita bab fiqh ni, kalau buka kitab Tanwirul Masalik tu macam-macam. Kalau buka Sabilul Muhtadin lagi macam-macam isu. Bila buka baca kitab Sabilul Muhtadin rasa bodoh diri. Lagi baca kelepek kena. Sebab apa? Allah Akbar, bodoh. Aku bodoh. Bukan buku tu bodoh. Kita yang rasa kita tak tahu. Bila baca lagi, kena lagi. Baca lagi, kena lagi. Allah. Banyaknya rupa ni perbahasan tentang hal fardu ain. Kita bukan cerita hal-hal yang sunat, kan? Bukan hal-hal fardu kifayah. Ibadah fardi, kan? Setiap orang wajib mengetahui perkara-perkara yang demikian. Maka tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, kita kena perbaiki kembali ibadah kita, terutamanya bab wuduk ni, sempurnakan wuduk, dan supaya kelak kita jadi orang yang Nabi SAW kenal. Sebab tu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kau kenal umatmu nanti hari akhirat? Manusia kan ramai, trilion, bukan trilion, tak ada satu jumlah yang kita tak tahu nak sebut infinity, satu jumlah terlalu ramai manusia. Sahabat tanya, macam mana kau kenal umatmu ya Rasulullah? Nabi kata, takkan aku tak nampak selai uban, kan, pada himpunan rambut yang gelap. Selai uban, tiba-tiba kita nampak selai uban. Ada selai uban. Nampak kan? Rambut kita hitam, janggut kita hitam, nampak selai uban. Dah tentu nampak. Takkan aku tak nampak seekor kuda putih, kan, dalam himpunan kuda-kuda hitam, kata baginda. Kenal melalui apa? Min asari wuduk. Aku kenal mereka daripada kesan-kesan wuduk mereka. Anggota wuduk kita nanti akan bercahaya hari akhirat. Mukanya bercahaya, kepala ni tadi sapu dengan sapu sikit-sikit je, sekadar sapu betul, dan terang nanti insya-Allah. Di tangan urahkan, lebihkan basuhan. Begitu juga kaki. Semua itu nanti akan bercahaya di hari akhirat kelak, tuan-tuan. Maka itu sedikit sebanyak berkaitan dengan wuduk yang kita perlu ambil tahu. Itu tak cerita lagi tentang wuduk orang yang ada masalah-masalah tertentu, seperti ada orang diuji dengan penyakit kencing tak lawas, ada orang diuji dengan penyakit asyik keluar angin. Bila makin berumur ni tuan-tuan, angin dia boleh keluar daripada depan dan belakang orang perempuan lah, kan? Boleh keluar daripada kemaluan dan boleh keluar daripada jalan belakang. Ada satu makcik, kan, mengadu, kata, saya ni sekali ambil wuduk 7 kali. Untuk berwuduk sekali wuduk 7 kali. Ulang, dah berwuduk rasa angin keluar, pergi ambil wuduk 7 kali, basah habis baju. Kalau waktu maghrib tu dekat-dekat dengan isyak pun boleh lepas sembahyang, sebab asyik keluar angin. Jadi bila kita tahu mengenai perihal ada wuduk, menerusi kaedah orang yang ditimpa penyakit seperti istihadah, silsil baul, silsil rih, dan yang angin asyik keluar, air kencing asyik menitis, dan istihadah, perempuan yang dia keluar darah pada bukan hari-hari haid dan nifas. Macam mana nak wuduk? Wuduk dia adalah dengan masuk waktu solat. Dia tunggu masuk waktu solat, macam orang tayamum.
Tapi wuduk masuk waktu solat, bersihkan kesan air kencing, bersihkan kesan darah tadi, kalau yang keluar darah istihadah tadi, bersihkan. Dan kalau orang perempuan, dia sumbat kemaluannya dengan kapas. Kalau bukan pada hari-hari puasa, kalau hari puasa sumbat batal. Kalau bukan hari puasa sumbat, kalau darah tu jenis banyak. Kalau tak banyak, pakailah apa-apa seperti panty liner, pad dan sebagainya. Orang lelaki pun sama kan, ada nitir tak banyak, sikit kencing tak lawas kan. Hari ni mungkin kita rasa macam tak perlu kot, aku okey je. Tak tahu ke depan Allah uji kita, tiba-tiba diuji dengan penyakit meleleh dari kencing kan. Orang-orang yang sedemikian, dia kena guna kaedah tu. Masuk azan zuhur, contoh kita ambil waktu zuhur, masuk azan zuhur, bersihkan bahagian kemaluannya tadi yang ada najis, dengan najis air kencing ataupun darah. Kemudian pakailah sesuatu yang menghalang air kencing tadi mengalir, ambil wuduk dan bersegera menunaikan solat. Bersegera, tak boleh dah ambil wuduk dia pergi tembok gulai. Orang perempuan, orang lelaki dia pergi kat TikTok dulu ke kan, baca surat khabar dulu, dengar berita dulu ke kan. Tak boleh. Yang dibolehkan hanyalah hal urusan yang berkaitan dengan solat saja. Urusan yang ada kaitan dengan solat. Contoh, tunggu masuk waktu azan. Tadi dia dah masuk waktu azan, pergi ambil sejadah. Dia ambil sejadah tu ada kaitan dengan solat kan, boleh. Kemudian tunggu imam. Kalau perempuan nak sembahyang dengan suami, dia tunggu untuk imam lambat sikit, boleh. Itu tak dianggap buat benda yang di luar urusan solat. Tapi kalau kata dia ambil wuduk, belengah, tengok TV, ada cerita kejap, dia tengok TV setengah jam contohnya kan, dia nak sembahyang, dia tak boleh pakai wuduk tadi. Wuduk itu terbatal untuk sembahyang fardu, tapi sembahyang sunat boleh. Dia boleh guna wuduk yang tadi itu untuk sembahyang sunat, tapi untuk sembahyang fardu dia kena mula repeat daripada awal. Dan satu fardu wuduk dia boleh pakai untuk satu fardu solat saja, tak boleh pakai untuk zuhur tadi. Kalau dia bawa sampai ke asar, walaupun tak batal dia punya wuduk. Kalau dia bawa sampai ke maghrib, walaupun tak batal dia punya wuduk. Setiap kali akan berulang benda yang sama, jadi susah sikit lah. Tapi itulah yang mengesahkan ibadah dia. Walaupun susah, dia kena buat yang sedemikian. Ni benda-benda yang kadang-kadang kita tak belajar berkait dengan hal yang demikian. Kalau berlaku sesuatu, tak tahu nak buat apa, dan takut-takut buat benda yang salah. Jadi dah masuk 5 minit, 3 minit. Okay. Jom kita tengok apa yang ditulis dalam kitab. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu' thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yawmin waladathu ummuh. Barang siapa yang mengambil wuduk, maka membaik ia akan wuduk, maknanya menyempurnakan wuduk kan, buat segala yang sunat, tinggal segala yang makruh. Apa benda yang makruh dalam wuduk? Membazir air kan, membazirkan air ni perbuatan yang makruh. Wajib basuhan wuduk sekali, wajib 2 kali harus, 3 kali sunat. Sunat dan sunnah kan, 3 kali basuh. 4 kali makruh. Makruh sebab dah mula nak membazir air. 5 kali boleh jadi haram sebab confirm membazir. Sebab tu sahabat pernah berwuduk di sebuah sungai, Nabi SAW menegur. Nabi kata jangan membazir. Sahabat kata, ya Rasulullah, sungai air banyak ya Rasulullah, macam mana bazirnya kan? Maksudnya Nabi ajar sebanyak mana pun air. Katalah apa, rumah kita ada kolah, 2 bilik kolah, rumah pak mertua saya. Kolah ni sebesar menghubungkan antara 2 bilik. Mula kahwin ni saya latih saya ni, kalau aku berenang ni buat hati ni. Tapi sampai sekarang saya masih belum berani lagi nak berenang dalam kolah pak mertua saya. Panjang kolah dia kan,
lebih daripada sini ke sana, lebih lagi. Dua bilik punya, dia menghubungkan dua bilik bola tu. Bilik yang bersejuk lah kan. Jadi tuan-tuan, sebanyak itu pun air kita tak boleh nak bazir, tak boleh kan. Nabi SAW berwuduk dengan 675 liter air. 675 secupak air, secupak. Ni tak cukup ni. Satu botol mineral 500 ml kan, tambah sikit lagi 675 sukatannya. Kenapa 675? Sebab wuduk itu menurut ta'rifannya ialah sailanul ma', mesti air mengalir. Mesti air mengalir. Maknanya kalau sikit-sikit tu tak boleh. Pakai spray, pastikan dia mengalir baru kita sapu. Dan jangan angkat, kalau tidak jadi mustamal. Spray cerita lain. Tapi kalau tak, kalau bukan cerita spray, kena pakai lebih. Nabi mandi wajib dengan 3 liter air, satu gantang 3 liter kan? Jadi tuan-tuan, kita mandi wajib sebesar-besar air pun rasa tak cukup lagi lah. Pakai pompa pun rasa tak kena lagi air, macam tak kena lagi kan. Sebenarnya Nabi segantang air dah cukup. Wuduk dengan 675 liter, itu ukurannya. Betul abang badil tu kan, tambah sikit lagi. Itu ukuran air. Sebab apa? Nak menyempurnakan wuduk. Kalau cerita pakai spray tadi sebab darurat, fly darurat kan, kita buat mana yang wajib je lah. Tapi kalau kata bukan darurat, ambil jalan menyempurnakan wuduk, mesti sekurang-kurangnya 675 liter air. Kalau pakai air paip, dah tentu cukup lah insyaAllah. Dan jangan sampai membazir. Jangan sampai membazir. Milimeter Ustaz, ml 625 mililiter. 625 ml. Ambil ml lah, bukan liter. Sorry, silap. Liter banyak sangat. ml, silap saya silap. Yang mandi wajib tadi 3000 ml. Betul? 3 liter sama dengan 3000 kan? Macam tu. Betul. ml, silap. Banyak sangat ada 675 tadi kan? Okey, Azad. Allahu Akbar.
حي على Barang siapa mengambil wuduk maka memperbaiki akan wuduknya, menyempurnakan dia punya wuduk, yakni dengan sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Disebutlah tadi satu demi satu. Berdiri ia kepada sembahyang, dan lepas berwuduk dia solat. Maka bahawasanya keluarlah ia daripada kesalahannya seperti hari yang diperanakkan ia oleh ibunya. Maksudnya apa? Dipadam dosa-dosanya. Dosa mana? Dosa kecil. Orang yang wuduk dengan wuduk sempurna, dia solat, dosanya itu dipadamkan, iaitu dosa-dosa kecil. Dosa besar tak terpadam melainkan dengan taubatan nasuha. Dan kalau kata ada hak orang lain pada diri kita yang kita kena bayar balik, pulangkan balik, mohon maaf, kena buat yang demikian. Ada pun dosa kecil. Dosa kecil ni jangan kita remehkan, tuan-tuan. Dosa kecil kita cerita dalam kuliah bulan lepas, bagaimana satu orang alim dia remehkan dosa kecil, akhirnya dia terjebak dengan dosa yang besar. Baik, dosa-dosa kecil ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibarat kata bersih. Pernah satu ketika Imam Al-Ghazali dia melihat seseorang mengambil wuduk. Dia menyebut Allah Ta'ala jadikan pandangannya ini pandangan yang menembusi pandangan orang lain tak nampak lah, ataupun kita kata kasyaf. Dia lihat satu orang ambil wuduk, kemudian dia kata, kalaulah kamu nampak seperti yang aku nampak, nescaya kamu akan meninggalkan perbuatan dosa. Kamu akan tinggalkan perbuatan dosa kerana kotornya air yang jatuh daripada anggota wuduk kamu. Kita tak nampak, kan? Kita tak nampak lah, sebab kita, mata kita ni tidak terbuka hijabnya, dan tidak apa di kalangan orang yang kasyaf. Tapi orang yang soleh, Imam Ghazali kata, kalaulah kamu nampak apa aku nampak, kamu takkan buat dosa. Kotor sungguh. Kata Imam Al-Ghazali, lihat kepada satu orang yang mengambil wuduk, keluar kesan-kesan kotor daripada dosa dia. Apa yang terjebak dengan dosa kita? Di bahagian wajah, mata, mulut, yang mungkin buat dosa, tangan, kaki, melangkah ke tempat-tempat yang dosa. Maka semua itu dipadamkan, dihilangkan dengan asbab daripada kita mengambil wuduk. Ini kata Imam Ghazali. Dan sabda baginda, barang siapa mengambil wuduk bagi sembahyang dan sembahyang ia, nescaya Allah mengkafarahkan akan segala dosanya barang yang antaranya dan antara sembahyang yang mengelilingi akan dia. Maksudnya dalam riwayat lain disebut, orang yang ambil wuduk dengan sempurna, dosa di antara dua waktu solat itu diampunkan, dalam keadaan dia menyempurnakan wuduk tadi dan dia mengerjakan solat. Jangan dia ambil wuduk je tak solat, itu dah tambah dosa, kan? Dia ambil wuduk, dia kerjakan solat apa di antara dua waktu solat tadi, contoh antara zuhur dan asar, dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula dia kata apa buat dosa kecil, kan? Ampunan ni dah ambil wuduk tadi, tak boleh pula. Ini dalam keadaan benda yang tak disengajakan. Contohnya tuan-tuan,
hari ni kadang-kadang kita buka medsos, kita buka TV dan sebagainya, kita bukan berniat nak tengok benda yang tak elok. Buka-buka kita nampak benda yang tak elok. Contohnya, semalam saya bawa unfriend satu anak saudara sepupu saya, kan? Dia punya FB keluar benda-benda yang tak elok. Dia dah bagi tahu, announce sebelum ni, kan? Dia kata dia kena hack. Jadi berulang kali keluar. Mula-mula saya unfollow je, kan? Tengok dia keluar juga. Dia kata aku dah unfollow pula, boleh keluar lagi ni. Kadang saya unfriend dia. Terus saya message patah, sorry lah pakcik, dah unfriend kau kat FB. Tak apa, dia kata tak tahu macam mana nak buka, nak tutup FB tu, kan? Dah kena hack, dia kata. Sebab jelas si agama yang tak elok, kan? Maknanya kita bukan nak tengok benda tu, dia keluar secara tidak diduga. Jadi ini dosa-dosa yang tak disengajakan. Dia akan diampunkan dengan asbab menyempurnakan wuduk tadi, kemudian dia melakukan salat dan ketaatan kepada Allah. Baik, dalam kitab Ihya disebut, apabila tidur hamba dengan air sembahyang, dia tidur dalam keadaan berwuduk, diangkat naik rohnya ke arash, maka adalah mimpinya itu benar. Dan jika tiada tidur atau wuduk, tersimpanlah roh, mana tak sampai naik ke arash, maka demikian tidurnya itu jika mimpinya itu tidak benar. Jadi kena tengok balik, tuan-tuan. Hadis Nabi sebut asdaqur ru'ya bil ashari. Dan satu hadis Nabi beritahu mimpi yang betul itu berlakunya di waktu sahur, dekat-dekat nak pagi. Kalau mimpi, boleh jadi mimpi itu benar, tapi ada prasyarat dia. Orang yang memperolehi mimpi yang benar ni, tuan-tuan, kena tengok diri dia siapa. Pertamanya, antara syaratnya ialah tidur dalam keadaan berwuduk, kan? Kalau tidur dalam keadaan tak berwuduk, tiba-tiba dia mimpi, boleh jadi mimpinya itu tidak boleh diterima pakai. Mimpi ni tafsiran ulama Ibn Sirin dalam kitab Tadbirul Manam. Ibn Sirin antara ulama yang menulis kitab Tadbir Mimpi. Dia beritahu mimpi ni ada 3. Yang pertama, ru'yatus salihah, mimpi yang salihah, mimpi yang betul. Ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, il'abun nafs, mainan perasaan kita saja. Dan contoh, kita ni suka tengok bola sepak, kita ada tim, kan, kesukaan kita. Jadi kita bawa-bawa lah cerita tentang pasukan bola kita tu dalam mimpi kita. Sehari 2 yang lepas, cerita mimpi saya sikit. Dalam mimpi, masuk surau, aircon surau tu perlahan. Jadi saya pun pergi cari remote. Dalam mimpi itu tuan, cerita mimpi. Saya tanya pula surau mana ustaz? Mimpi kan? Tak tulis surau mana. Saya pun kata perlahan, aircon ni panas ni. Saya pun cari aircon, cari remote aircon. Alhamdulillah jumpa, saya kuatkan sikit remote aircon. Datang satu Pak Haji yang jaga surau ni, bermisai Pak Haji tu. Ada tak orang tu dalam kena tengok sikit tentang sini kot. Misai tebal Pak Haji tu, dia rampas remote pada sana. Dia marah saya kuatkan rekod surau. Kita dalam proses berjimat cermat, kan, pasal ekor ni kadar-kadar je. Dia marah saya. Saya kata, adalah tuan, ni cuaca panas, kita bagi keselesaan orang semayang, kan. Lagi satu pun ini bayar pun dengan duit infak orang ramai. Yang keduanya, Pak Haji tegur lah saya elok-elok, sungguh pun raya saya salah. Kita kena beradab apa semua. Saya tazkirah dia dalam mimpi, tuan-tuan. Menangis Pak Haji tu. Kita bawa-bawa, kan, kita seramah tazkirah dalam mimpi pun tazkirah orang. Sudah. Ini mimpi, tuan-tuan. Tuan-tuan dengan tanya surau mana, siapa nama Pak Haji, memang saya tak tahu. Pak Haji tu saya tak kenal. Baik, mimpi ada 3. Yang pertama tadi ilham yang datang daripada Allah. Yang kedua daripada mainan diri kita. Kita suka pada satu benda, boleh jadi dia masuk dalam mimpi. Yang ketiga ialah mainan syaitan. Jadi orang yang nak buat istikharah,
Contoh nak memilih antara dua yang baik. Istikharah ni maksudnya memilih antara dua benda yang baik. Baik dah, nak pilih calon Mamat dengan Budin, contohlah. Mamat dengan Budin, dua-dua baik. Mamat baik, Mamat lepasan Jordan, Budin lepasan Azhar, dua-dua bagus dah. Mana yang lebih baik antara dua orang ni, maka buat istikharah, minta panduan daripada Allah. Tapi ada prasyarat. Pertama sekali, tengok siapa kita. Kalau tiba-tiba malam tu baru istikharah isyak pun tak semayang, macam mana nak dapat panduan daripada Allah? Mestilah istikharah itu orang yang ada hubungan yang rapat dengan Allah. Sebab tu syarat istikharah ini disebut para ulama kena solat taubat dulu. Dan bukan terus hari pertama kita buat, terus malam tu. Contohnya kita nak minta panduan, kalau kata panduan itu dalam bentuk mimpi, dan tak semestinya istikharah tu dia mesti diterjemahkan dalam bentuk mimpi. Tak semestinya. Sebab tu kadang-kadang ada orang, saya dah istikharah dah, saya nampak dia. Mana tak nampak? Hari-hari duduk video call dengan Mamat, gambar Mamat dekat telefon, gambar Budin ni tak ada dalam telefon dia. Dan tentulah Mamat itu menjadi ilhamun nafs dia. Jadi bila mak tanya, kau boleh Mamat ke Budin? Nampak mak dalam istikharah, memang nampak Mamat mak. Coba mak dah tidur, itu mainan tidur. Ilhamun nafs, belum tentu betul. Jadi kena faham konsep istikharah. Kalau orang tu kata saya dah istikharah ni, tengoklah kau siapa. Kalau kau mengambil mimpi itu sebagai jawapannya, boleh jadi bukan panduan yang sebenar. Rapatkan hubungan dengan Allah. Senang je. Hari ni saya dijemput ceramah di satu sekolah menengah, dan saya sebut kepada anak-anak sekolah. Saya kata anak-anak, saya kata masa antum jauh lagi, jauh tak jauh, kurang lagi 6-7 tahun ke depan, mungkin akan memikir hal berkaitan dengan jodoh, berkeluarga. Jangan risau. Allah sebut dalam Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Allah sebut dalam Al-Quran. Surah Nur, tak silap saya. Orang lelaki-lelaki yang baik, Allah akan temukan dengan perempuan-perempuan yang baik. Perempuan yang baik, Allah temukan dengan lelaki yang baik. Lelaki yang kurang baik, kalau kasar sikit jahat, yang kurang baik untuk perempuan kurang baik, perempuan kurang baik untuk lelaki kurang baik. Tu dia sifir dia, saya kata. Jadi tak payah nak cari ke serata alam, ke seluruh dunia. Jadi dia orang yang baik-baik, insya-Allah Allah temukan kamu dengan orang yang baik, insya-Allah. Tu je dia punya kunci dia. Allah dah sebut dalam Quran. Carilah sampai tu, pusing ke Sabah, ke Sarawak, ke Kedah, ke Melaka dan sebagainya, tak jumpa tu belakang rumah duduk. Anak Abang Fadil hafal Quran, masya-Allah. Kan? Tapi jadilah orang baik-baik. Tak payah sibuk nanti siapalah jodoh aku, Opa ke, Gangnam Style ke, tak payah. Jadi dia seperti mana yang agama ajar. Baik. Man tawadda'a ala dhuhrin kutiba lahu 10 hasanat. Barang siapa yang mengambil wuduk di atas wuduk, dia ada wuduk lagi, macam kita sekarang ni dah ada wuduk ni. Solat maghrib tadi punya wuduk dah ada kan. Dia ambil lagi sekali wuduk, dia panggil tajdidul wuduk, dia perbaharui wuduk, ditambah baginya 10 kebaikan. Dia berikan 10 gandaan pahala kepada orang yang tajdidul wuduk. Sunat tuan-tuan, mentajdidul wuduk kalaupun kita dalam keadaan masih ada wuduk. Tapi kadang-kadang pada setengah keadaan ada orang dia menjaga wuduk. Dia jaga wuduk dia macam guru-guru kami dulu, zaman kami Pakistan musim sejuk ni. Kita ni tak tahan, asyik terkencing. Orang Pakistan ni senang je. Nak pergi kencing, dia tunjuk isyarat. Syarat macam ni nak pergi kencing ni. Kalau yang kat dua tu mana ada orang yang besar sekali. Itu biasa guru tengah mengajar. Ini adab tuan-tuan, adab. Guru tengah mengajar, kita nak ketandas, kita tak nak ganggu konsentrasi guru yang sedang mengajar. Kalau kita kata guru saya mohon izin nak pergi ketandas sekejap, dia tengah syarah ni,
syarah hadis ke, syarah tafsir ke, mungkin ada benda nak sebut dengan gangguan yang kita berikan pada dia. Aku nak cakap apa tadi ya? Kau ni kan ada lagau kita. Jadi adab dia bila kita ditandas, ada ketika ni kita buat macam tu je. Jam kan, pergi. Dia pun tak cakap sepatah pun. Dia macam tu saja. Ini adab. Tapi kalau kita tak begitulah kan. Sebab guru-guru kita tak ada sampai mensyarah. Kalau di sekolah lah maksud saya, tak syarah lah benda-benda yang berat sangat. Tapi kalau di madrasah begitu keadaan. Adab yang diajar untuk tidak mengganggu konsentrasi guru. Kalau orang belajar tahfiz pun sama. Guru tengah semak anak murid membaca, untuk elakkan daripada fokus guru itu terganggu, maka biasa anak murid akan tunjuk isyarat saja untuk pergi ke tandas. Guru-guru ni dia bising. Budak-budak yang bilang kita ni bila budak kan. Bawah. Saya faham dan suruh berhenti. Kita jadi orang yang faham bahasa. Suruh berhenti tu. Baik. Aku dah cerita-cerita apa tadi? Isyarat pergi tandas. Guru belum bising. Kita ni zaman budak-budak dulu, syekh-syekh lagi tandas lah kan. Mula zaman belajar kan. Boleh pun lama-lama, lenguh kan tuan lama-lama dulu kat bawah sida. Jadi syekh-syekh keluar. Kadang ustaz-ustaz ni marah. Asal aku masuk je kau mesti muka kau keluar kan. Kau ni bocor ke dia kata. Kau ni bocor, kecil tak awas lah masuknya. Kau bocor lah sisil baul dia kata. Syekh kencing dia kata kan. Aku daripada pagi tadi punya wuduk sampai sekarang pun masih ada lagi. Maksudnya apa kita faham, guru-guru ni, ada orang alim, orang soleh ni dia jaga wuduk, sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ada satu ketika cerita pak wuduk tuan-tuan, kuat orangnya, jauh sikit Satu ketika sahabat bagi salam dekat Nabi SAW. Masa tu Nabi sedang qada hajat. Berulang kali dia bagi salam, Nabi tak jawab. Kemudian Nabi keluar dalam keadaan Nabi dah siap qada hajat, Nabi dah berwuduk. Nabi baru jawab salam dia. Dia kata, maaflah, aku tadi qada hajat dan aku malu nak menyebut nama Allah dalam keadaan berhadas. Bagi salam, jawab salam kan ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam tu sendiri adalah nama Allah. Aku malu nak menyebut nama Allah dalam keadaan aku tidak berwuduk ataupun dalam keadaan aku berhadas. Bukan hadas besar pun, hadas kecil je. Bukan ayat Quran, tetapi adab Nabi SAW. Jadi ini yang kita kena tekan dalam diri kita. Kita berzikir dengan wuduk. Sebenarnya pahala zikir itu lebih lagi tuan-tuan. Sebab dia disebut dilipat kali gandakan dengan 10 gandaan. Hadis sebelum ni disebut tentang darjat. Darjat ni kata Ibnu Abbas, satu darjat 500 tahun perjalanan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau Allah tinggikan kita dengan satu darjat pun dah cukup tuan-tuan. Cukup besar, cukup jauh kita meninggalkan orang yang tidak diberikan kenaikan darjat di sisinya. Dan terakhirnya tuan-tuan, sunat tajdidul wuduk. Jika sudah sembahyang dengan wuduk yang terdahulu, maka jika belum lagi sembahyang dengan wuduk yang terdahulu, maka tiadalah sunat mentajdidul wuduk. Tajdidul wuduk maksudnya bila kita dah guna dah wuduk tadi untuk solat, maksudnya kita ambil wuduk yang baru. Tapi kalau kita belum solat fardu lagi, maka tak sunat kita mentajdidul wuduk. Maksudnya bagi setiap solat fardu, satu wuduk yang baru walaupun wuduk yang lama masih ada. Sunat hukum dia. Jadi biasa dia jarang-jarang kita buat lah. Kalau maghrib dengan isyak biasa kita pakai satu wuduk saja kan. Maksudnya kalau kata orang yang nak lebih lagi dia punya ganjaran, dia ambil lagi sekali wuduk walaupun nak dia ada wuduk.
itu tak dianggap sebagai membazir. Bukan membazir ke, untuk ada lagi dia ambil untuk tidak. Kerana ada hadis, ada dalil menceritakan kelebihannya. Jadi tuan-tuan, saya berhenti di situ dari sudut kitab. Cuma saya ulang balik daripada awal tadi, saya ada menyebut tentang beberapa perkara berkait dengan hukum fiqahnya, kan, tentang hadis, kelebihan. Saya nak cerita tentang perkara salah faham. Kalau kata ada salah faham, salah pengertian daripada apa yang saya sebutkan, tanya balik, ataupun mungkin boleh hubungi semula Ustaz, saya tak jelas, tak faham apa yang Ustaz sebut. Saya nak kaitkan dengan ada satu peristiwa di zaman Rasulullah berkait dengan orang silap faham ni, sahabat yang silap faham. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menceritakan keadaan kisah ni dalam sebuah hadis. Suatu hari datang seorang Yahudi mengikut kaum Nabi Musa. Dia berdiri tengah-tengah pasar. Dia bagi tahu Nabi Musa lah yang paling mulia antara semua Nabi-Nabi. Nabi Musa lah yang paling mulia sekali. Dia sebut begitu. Dia tak sebut dah semua Nabi-Nabi. Nabi Musa lah yang paling mulia sekali. Dia sebut begitu. Jadi seorang sahabat ni, dia dengar lelaki tu, dia ulang beberapa kali. Dia kata, kau cakap apa ni? Kau cakap Nabi kami hina lah. Kalau Nabi Musa yang paling mulia, Nabi Muhammad ni hina lah. Dia salah faham. Dia tak hina Nabi Muhammad pun, cuma dia memuliakan Nabi dia. Akhirnya dia buat apa? Dia tumbuk muka lelaki Yahudi. Dia tumbuk sebab telah berlaku silap faham. Lelaki Yahudi datang jumpa Nabi SAW, mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, seorang di kalangan pengikutmu telah tumbuk aku. Nabi tak kata siapa pergi panggil. Nabi kata, bila panggil, Nabi tanya kenapa kau tumbuk dia. Dia kata, ya Rasulullah, dia duduk kat pasar. Dia kata, dia tak berbunyi pula, tak faham bahasa, so berhenti. Dia kata, kat mana tadi? Aku tumbuk dia sebab dia kata Nabi Musa yang paling mulia sekali. Seolah-olah dia kata kau ni tak mulia, kau ni hina. Dia tak cakap, aku tak faham begitu, kata Nabi. Kan, aku tak rasa dia cakap begitu, dia tak hina aku kot. Dia hanya memuliakan Nabi dia. Dia ikut Nabi Musa, dah tentu dia memuliakan Nabi dia. Nabi Musa kata, Nabi Muhammad kata begitu kepada lelaki yang telah tumbuk, lelaki yang tumbuk lelaki Yahudi tadi. Nabi Muhammad ceritakan, di hari akhirat nanti, di saat di padang mahsyar, akulah orang pertama akan bangkit daripada kubur di saat ditiup sangkakala yang kedua. Dan dibangkitkan balik nanti untuk menuju ke mahsyar. Aku orang pertama dibangkitkan daripada kematian tersebut. Pensan lah, kita akan pensan kan, untuk pergi ke mahsyar pula. Dan aku melihat Nabi Musa itu sedang memegang tiang arash. Nabi kata, akhirnya aku yang dimuliakan oleh Allah kerana menjadi orang pertama yang akan bangkit di mahsyar pada peristiwa itu. Tapi bila aku sampai ke mahsyar, di tiang arash aku dah nampak ada Musa alaihissalam. Maksudnya setiap Nabi ni, dia ada kemuliaan, keistimewaan tersendiri di sisi Allah. Jadi jangan duk kata Nabi lain lebih rendah darjat pada Nabi yang lain, kerana setiapnya ada keistimewaan tersendiri. Aku pun terkejut melihat Musa telah berada di mahsyar. Mana Musa AS ada keistimewaan dia. Jadi kalau cerita bab salah faham ni tuan-tuan, kena elakkan kan? Analogi yang paling mudah sekali nak faham cerita silap ni, ada satu kisah di sebuah sekolah. Sekolah wajibkan pelajar sembahyang zuhur berjemaah sebelum balik. Kerana kalau lepaskan balik, takut-takut budak ni nanti terlupa ataupun cuai, tak sembahyang zuhur. Jadi selagi mereka berada di sekolah, sekolah ambil inisiatif untuk wajibkan pelajar sembahyang berjemaah di surau sekolah. Satu orang budak ni, dia suka tuang ni maknanya ponteng lah, lari.
menyelinap, tak semayang berjemaah. Jadi cikgu ni ambil kehadiran. Satu hari ni dipanggil oleh guru yang berkaitan. Ustaz Amir yang panggil kan, tengok asyik tuang asyik tak ada, dia panggil. Contohnya Ustaz Amir, dia kata, awak ni banyak kali dah saya nampak tak semayang berjemaah. Ni bukan ciri-ciri orang Islam kalau macam ni. Dia sebut begitu, cikgu sebut begitu. Budak ni bila cikgu kata bukan ciri-ciri orang Islam, dia balik rumah, dia ngadu kat ayah dia. Ya, tadi kat sekolah kan, ayah tahu cikgu tu sebut saya kafir ya. Cikgu sebut saya kafir. Sampai macam tu cikgu sebut kau, sebab kau tak sembahyang zuhur kat sekolah. Ya ya. Ayah pun bengang lah tuan-tuan kan, cikgu sebut anak dia kafir. Dia pun pergi jumpa Ustaz Amir. Ustaz, agak lah Ustaz, Ustaz sebut anak saya kafir sampai hati Ustaz. Bila saya sebut kafir? Dia cerita, ya cikgu kata saya ni bukan ciri-ciri sebagai orang Islam, kafir lah begitu. Saya tak kata kafir. Maknanya ciri-ciri orang Islam yang baik itu yang mengutamakan perintah solat. Solat dululah, barulah balik, barulah ciri-ciri Muslim yang terbaik. Berlaku silap faham kat situ, nampak? Jadi hal silap faham ni tuan-tuan, orang yang bercakap dia bertanggungjawab dengan apa yang dia cakap, tetapi dia tak bertanggungjawab dengan apa yang orang faham. Maksud faham kan? Orang nak faham macam mana, kita cakap satu, mungkin orang faham dua. Kita cakap A, orang faham B. Kita cakap biru, orang faham hitam. Jadi begitu. Orang yang bercakap biasanya dia tahu apa yang dia maksudkan dengan percakapan. Kalau percakapan itu tidak direct seperti mana yang didakwa oleh orang yang mendengar. Macam orang jatuhkan talak lah kan, kepada si isteri. Jadi dia tahu apa maksud dia cakap kan. Kebetulan cuti 3-4 hari, kau gila balik kampung kan, balik berapa hari pun ikutlah kan. Isteri dia silap faham. Bila sampai kat kampung dia mengadu kat ayahnya, bang, nanti abang suruh saya balik ke kampung kan. Dia suruh saya balik terus ke rumah ayah ni. Betul lah telefon, kau apa hal ni? Kau nak ceraikan anak aku ke? Mana ada bang, dia cuti bang, cuti sekolah. Ikut dia nak balik berapa hari. Saya cakap begitu je, bukan maksud balik sampai bila-bila. Nampak tak? Kadang-kadang hal-hal berkaitan dengan silap faham ni kena dapatkan penjelasan daripada apa yang kita kurang kefahaman mengenai apa yang kita dengar. Allahu a'lam bissawab. Qul qawli. Nak minta penjelasan mengenai berkenaan dengan sembahyang solat. Dalam solat jemaah, imam dengan makmum dibezakan pergerakan, tidak menyamai imam atau mendahului imam, ataupun seangkatan. Maksudnya imam tak Allahu Akbar belum habis, dia pun sekali. Tak terusan bagi tahu kat semua jemaah. Kalau saya tengok macam lama kan, dulu saya dah marah tegur dah benda ni, sekarang ni pakai banyak. Terima kasih. Baik, soalan abang tadi tanya hukum dalam takbiratul ihram, makmum bersaing dengan imam, imam tak masuk lagi bar, makmum dah angkat takbir, batal sembahyang. Allah, baru Allah aja, makmum baru Allahu Akbar, makmum dulu masuk, batal sembahyang makmum. Batal. Sebab apa? Syarat masuk dalam takbiratul ihram adalah yakin. Syarat niat itu adalah yakin. Ra pada kalimah Allahu Akbar adalah menunjukkan imam telah yakin masuknya niat dia dalam solat. Saja aku solat fardu isya imaman, itu maksud sempurnanya bar, isyarat kepada imam telah yakin masuk dalam solat. Jadi bila imam belum yakin, belum habis ra, boleh jadi imam akan ulang balik takbir kan. Berlaku tertinggal ta'rid ke ta'yin ke, dia dalam niat kan ada qasad ta'rid ta'yin kan, tertinggal salah satu ke apa, ataupun dia khilaf antara lafaz maghrib dengan lafaz isyak ke, tersilap biasalah. Jadi kalau siapa yang bersaing dengan imam dalam lafaz takbiratul ihram batal. Ada pun pada perbuatan yang lain disebut dalam hadis ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti.
Kata sahabat radhiyallahu anhum, kami tidak pernah rukuk hinggalah Rasulullah mencapai had rukuk. Kami tak pernah sujud hinggalah Rasulullah sampai had sujud yang sempurna. Maknanya Allahu Akbar. Bar itu ra, pada kalimah ra itu maknanya dah sampai had rukuk, baru sahabat rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dah habis dah, baru sahabat bangun. Allahu Akbar. Habis bar, baru sahabat turun. Allahu Akbar, baru sahabat bangkit. Begitulah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, ini tidak ada khilaf dalam kitab-kitab fiqh bagi tahu. Dalam hadis pun menyebut tentang salam yang kedua itu baru kita bagi salam. Ini kadang-kadang salam pertama sah, memang sah. Sah dah, sebab salam pertama itu maksudnya dah selesai dah solat imam. Tapi ulama mengatakan salam yang kedua itu baru makmum balas dengan salam pertama makmum. Baik. Hukum menyamai perbuatan imam pada bukan takbiratul ihram serentak dengan imam, beriringan, bersaing dengan imam, hukumnya makruh. Makruh. Makruh ni ada dua pandangan ulama di dalam bincangkan tentang makruhnya perbuatan tersebut. Yang pertama, ulama yang agak keras kata tak dapat pahala jemaah, tapi sembahyang sah. Pahala jemaah tak ada. Kita datang tak dapat pahala jemaah, tapi tak dapat pahala jemaah, tapi sembahyang sah, sah. Kena repeat balik tak? Tak payah repeat. Cuma nanti di akhirat kita minta pahala. Ya Allah, nak minta pahala sembahyang jemaah Isyak, sekian-sekian hari bulan kat surau, tak ada pahala sebab kau telah buat benda makruh dalam solat. Benda makruh dalam solat ni banyak. Buka kitab Qaulul Tam, buka kitab yang lain, kitab pedoman solat berjemaah Tuan Guru Abdul Rahman Guru Tabah, diceritakan panjang dan jelas, panjang lebar dan jelas mengenai cerita tentang sembahyang jemaah ni. Beriringan dengan imam hukumnya makruh, tak batal. Mendahului imam dengan satu rakaat pun tak batal, tetapi perbuatan itu haram. Dia dulu bangkit pada imam tak bangkit rukuk lagi, dia bangkit dulu, dia bangkit dulu. Sebenarnya tak batal, tapi haram sebab mendahului imam. Disebutlah hadis, siapa yang nak dibangkit hari akhirat berkepala keldai, dahululah imam. Itu ada hadis dia. Dan mendahului imam dengan dua rukun, maka menyebabkan batal solat. Dia nak laju sangat. Kalau nak laju, mufarakah je, mufarakah. Kalau nak laju, contohnya lah, tiba-tiba tengah solat berangin-angin perut, maksudnya dia tahiyat lah. Dia makruh, makruh kita solat dalam keadaan nak tergencing ke, nak terberak ke, nak terkentut ke, makruh. Kalau kita teruskan juga solat, lepas tu pergi selesaikan dulu baru masuk, silakan. Hidangan dah dihidang, kita solat pun makruh juga. Makan dulu, rumah dah hidang ni bang, apalah, aku semayang dulu. Takut aku tengah semayang teringat-ingat, sedap sambal belacan tadi, sampai kuning, jadi tak khusyuk dia punya solat. Jadi begitu tuan-tuan, panjang lebar lagi dia kena kelas yang lain lah, cerita tentang bab solat. Cuma saya jawab secara sepintas lalu soalan yang tadi. Makruh perbuatan beriringan dengan imam di dalam bukan takbiratul ihram. Pastikan lepas ni imam habis ra pada kalimah takbir intiqalat, baru kita bergerak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang tu boleh nampak lah siapa yang kantoi kan. Kita dah cakap hari ni, kalau dah biasa buat, boleh jadi akan kantoi. Maaflah kalau kantoi solat isyak ni kadang saya tak bertanggungjawab. Itulah diri kita yang selama hari ni kita bersaing dengan imam. So kata malam ni tak apalah, kita istighfar lah kan. Kali pertama cuba latih diri untuk tidak mendahului imam. Wallahu a'lam. Terima kasih.